Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 13 Mac. Baik, kita ke berita utama. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan sehingga 29 Mac ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata keputusan itu dibuat selepas menilai situasi kes positif harian di Sarawak yang masih tinggi. SOP terperinci kena ada perubahan akan diumumkan besok atau lusa. Dalam satu sidang media semalam, Dedah Dato' Ahmad Douglas lagi setakat pukul 12.30 hari semalam, Sarawak merekodkan sebanyak 173 kes positif di seluruh negeri. Daerah Sibu masih mencatatkan kes tertinggi dengan 71 kes diikuti Miri 19, Bintulu 16, Kuching 15, Maradong 10, Serian 9, Julau 7, Kapit 5, Tanjung Manis 5, Betong 3. Manakala Belaga, Mukah, Seriaman, Subis dan Telang Usang masing-masing 2 kes. Dalat Semarahan dan Serike pula 1 kes. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan terdapat 3 lagi kluster baru di Kesan, iaitu kluster Jalan Main Bazar di Seriaman, kluster Buluh Pasi di Maradong dan kluster Sena di Miri. Manakala kluster Bintang Deli di daerah Maradong bahagian Serike disediakan tamat hari ini selepas tidak merekodkan kes positif baru setakat tengah hari semalam. Divisyen Pertama Infanteri Malaysia semalam berjaya mengagihkan 200 vial untuk 1,270 penerima vaksin Comirnaty dari Pfizer-BioNTech ke Sibu, Bintulu dan Miri sempena program imunisasi COVID-19 Tentera Darat peringkat formasi 1 Divisyen. Pergerakan pengagihan vaksin ketiga-tiga bahagian tersebut diketuai oleh Kapten Amirah Khan menggunakan pesawat TUDM CN235 yang berlepas dari pangkalan udara TUDM Kuching menuju ke destinasi pertama, Sibu. Dalam kenyataan media, Divisyen Pertama Infanteri Malaysia memaklumkan sejumlah 171 vial vaksin telah diagihkan bagi 1,026 penerima di Sibu. Penerbangan diteruskan ke Bintulu bagi mengagihkan 43 vials vaksin bagi 258 penerima. Vaksin tersebut telah diserahkan kepada tim suntikan bergerak Kompeni Perubatan A Batalion Pertama Perubatan. Manakala untuk destinasi terakhir iaitu Miri, sebanyak 81 vials vaksin bagi 486 penerima diagihkan kepada Pusat Perubatan Angkatan Tentera 20 RAMD Kem Sri Miri. Dalam pada itu, beberapa kaki tangan kesihatan hospital swasta antara 11 individu ditahan polis Sarawak minggu ini selepas didakwa memalsukan dokumen ujian RT-PCR COVID-19 di Kuching. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sarawak, Superintendent Maria Rasid, kesemua suspek itu ditahan sejak Isnin lalu selepas menerima 2 laporan polis. Ya, ada bayaran dikenakan. Dia menawarkan sebanyak RM50 ke 100 lah. Buat masa ini, 8 suspek telah dibebaskan atas jaminan polis, manakala 3 lagi masih ditahan untuk siasatan lanjut. Dalam satu sidang media semalam, Superintendent Maria menyifatkan tindakan itu tidak bertanggungjawab kerana mengancam nyawa orang ramai yang kuatiri dijangkiti COVID-19. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang membawa hukuman penjara maksimum setahun dan denda. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-AGP akan membuka cawangan baru sekiranya terdapat keperluan sahaja. Menterinya Dato' Alexander Nantalingi berkata perancangan itu juga hanya bergantung kepada permohonan di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Kita menerima maklum balas ataupun permohonan adakah perlunya dibuka cawangan di tempat-tempat tertentu. Kita membuka hanya kerana ada keperluan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa membuat lawatan ke Sub Cawangan KPDN HEP Serian semalam. Jelasnya penambahan Sub Cawangan Serian dipohon pada Mei tahun lepas dan setelah diteliti dengan lebih terperinci bahawa ada keperluan membuka cawangan tersebut dengan skala kecil. Hal ini memandangkan Serian pesat membangun dan lokasinya yang berdekatan dengan sempadan, selain ia juga merupakan laluan penghubung Kuching dengan daerah-daerah lain. Setakat ini, terdapat 9 cawangan dan 3 sub-cawangan yang beroperasi di Sarawak iaitu di Lawas, termasuk 2 sub-cawangan baharu iaitu di Serian dan Betong yang mula beroperasi pada Ogos tahun lepas.
Beberapa projek di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di kawasan Parlimen Batang Sadong yang dibina tahun lepas telah siap dan dapat dimanfaatkan rakyat di kawasan berkenaan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri merangkap ahli Parlimen Batang Sadong yang meninjau kualiti pelaksanaan projek tersebut, berpuas hati melihat sendiri perkembangan tersebut. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata antara lain ialah projek Jalan Perhubungan Desa JPD bernilai RM350,000 untuk bina baru jalan masuk ke tapak rumah Sepauh, gedung Simunjan yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak bermula pada bulan November tahun lepas kini sudah siap sepenuhnya. Datuk Seri Nancy turut meninjau projek naik taraf JPD menuju ke jalan masuk Sekolah Kebangsaan Temiang, daerah Simunjan yang juga sudah pun boleh digunakan oleh guru-guru dan anak-anak murid di sekolah berkenaan. Dalam pada itu, beliau berkata projek-projek luar bandar tersebut membuktikan kerjasama baik antara Kerajaan Persekutuan dan negeri memberi manfaat kepada penduduk di kawasan berkenaan. Kampung Kayu Kapur Berkendu yang menjadi pusat ternakan kerbau Sarawak bakal menjadi destinasi agro pelancongan dalam kawasan Dun Berkendu menjelang tahun 2022. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Rozi Yunus berkata, antara pendekatan diambil bagi merealisasikan hasrat tersebut ialah meningkatkan pelbagai infrastruktur di kawasan berkenaan. Justru beliau yang juga Adun Berkendu mencadangkan kepada kerajaan negeri menerusi kementerian berkaitan untuk membina jeti, anjung tinjau dan jalan raya yang baik untuk memudahkan pengunjung ke kawasan kampung berkenaan bagi melihat kerbau dan haiwan ternakan lain selain keindahan alam floranya. That's why kita nak bangunkan juga daripada sungai, bangunkan jeti. Kemudian bila sampai ke daratan ini kita lihat kerbau. Ya, so itu adalah hasrat dan impian kita di kawasan ini termasuk orang kampung ya untuk mempromosi kampung ini sebagai destinasi pelancongan untuk melihat peternakan kerbau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan dan perkembangan projek ternakan kerbau di Kampung Kayu Kapur Berkendu Miri. Mengulas mengenai bekalan daging kerbau di wilayah utara Sarawak menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Datuk Rozi menyatakan bekalan akan dipertimbangkan untuk dibekal daripada pengusaha di kampung itu bagi menampung keperluan daging di kawasan utara dan Sarawak amnya berikutan kekangan urusan penghantaran bekalan dari bahagian Limbang akibat pandemik COVID-19 melalui negara Brunei Darussalam. Sehingga kini sebanyak 200 ekor kerbau dan 100 ekor kambing diternak oleh pengusaha di bawah seliaan Jabatan Veteriner bahagian Miri dalam kawasan 0.4 hektar dalam kampung berkenaan. Situasi ekonomi yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak mematahkan semangat sepasang suami isteri mengorak langkah memulakan perniagaan makanan pada Jun tahun lepas. Langkah berani yang diambil didorong oleh rasa minat mendalam dalam masakan serta mahu mempromosikan cita rasa masakan utara Semenanjung di Bumi Kenyalang. Baik, kita ikuti laporannya. Menetap di Kuching selama 9 tahun, Ruhaida Othman berasal dari Jitra Kedah bersama suaminya mengakui pada mulanya agak gusar ketika memilih waktu sukar iaitu pelaksanaan PKP untuk membuka kedai makan ketika kebanyakan peniaga lain banyak terjejas ketika PKP dilaksanakan. Namun kini beliau menarik nafas lega apabila perniagaan semakin bertambah baik dengan pengaplikasian teknologi digital iaitu penggunaan perkhidmatan penghantar makanan menerusi dalam talian. Untuk membangunkan sebuah perniagaan ni dalam masa PKP sangat struggle, sangat berusaha kuatlah gigih untuk mempromosikan kedai, masih mengekalkan seorang runner untuk menghantar sekitar Kuching untuk memastikan mereka dapat merasai makanan menu dari Semenanjung. Akur dengan kekangan dihadapi ekoran pelaksanaan PKP dalam memerangi COVID-19, beliau tetap tabah dan memberikan kerjasama membantu kerajaan dengan mengamalkan pematuhan prosedur operasi standard COVID-19 yang ketat di premisnya. Keadaan bertambah mencabar apabila kawasan premisnya dikenakan perintah PKP diperketatkan yang menuntut semua premis di kawasan itu mengurangkan masa operasi dan penjarakan tempat duduk. Ketabahan beliau disokong kuat oleh suaminya Muhammad Darul Ehsan Ahmad yang berasal dari Sungai Siput Perak. Beliau yakin semangat kental isterinya dalam meneruskan perniagaan mampu membuahkan hasil demi meneruskan sumber rezeki khasnya dalam tempoh pandemik ini.
Datang kekuatan pada diri saya kerana isteri saya, iaitu Cik Da sendiri, kerana saya melihat minat yang mendalam terhadap perniagaan dan saya mengambil langkah beranilah dan sanggup tanggung risiko. Sebab dalam perniagaan kita sendiri kena tanggung risiko. Premis mereka yang beroperasi sejak Jun 2020 menjual pelbagai jenis juadah masakan utara yang antaranya gulai itik, gulai daging umbut pisang dan sup tulang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 13 Mac. Saudara, kesihatan itu selalunya hanya dihargai apabila kita kehilangannya. Jadi, jaga kesihatan anda, jaga diri anda, jangan sampai kehilangan. Daftar untuk dapatkan vaksin COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Dari saya, Bumawen, salam hormat.